Okey, kebiasaannya dekat negara-negara luar semua tu, kita ni akan nampak persembahan monyet. Antaranya adalah persembahan talian monyet, persembahan monyet minta sedekah dan semua itulah kan. Dan untuk hari ni, aku nak cakapkan tentang sebuah kisah monyet yang pandai mengangi. Dan kalau nak cakap monyet yang pandai mengangi ni ada kat alam kita, ada kat alam realiti ni, memang tak logik langsung lah kan. Dan sebab itulah untuk hari ni aku nak cakap tentang movie monyet yang pandai mengangi dekat dalam kartun. Dan ya, memang untuk hari ni aku nak cakap tentang movie Vivo, iaitu tentang sebuah kisah monyet yang dekat dalam, itu tentang sebuah kisah monyet yang akan mengembara untuk menyelesaikan tugas dia yang terakhir. Dan movie ni dia agak sedih juga di akhir-akhir penghujung dia. Okey, so movie Vivo ni dia telah diriliskan oleh Sony Pictures pada 30 Julai 2021. Iaitu movie ni dia masih baru lagi lah. Sekarang ni dah bulan 7, dah bulan 8 kot. Dah bulan 8 dan dia dah Julai, bulan 7. So baru lagi lah sebenarnya. Okey, dan untuk movie ni, pada permulaan movie ni kita akan nampak yang monyet Vivo ni, dia ni akan membuat persembahan ngangian dengan seorang datuk tua yang bernama Andres. Yang datuk tua Andres ni, dia ni sebenarnya adalah bekas pengangi yang dulu ni berduit dengan Martha, iaitu bekas kekasih, bukan bekas kekasih lah, kekasih yang tak kesampaian lah, tua lebih kurang. Dan pada movie ni kita akan nampak yang dua-dua ni, dia ni membuat persembahan ngangian monyet dan juga manusia. Dan kalau kalau kau nampak lah movie ni kan, kau akan nampak, kau akan terfikir yang monyet Vivo ni, dia ni pandai mengangi. Maksudnya dia ni boleh bercakap bahasa kita, dia bukan cakap dia bukan cakap macam tu, tapi sebenarnya itu hanyalah dia punya peribahasa lah, macam tu lah lebih kurang. Macam dia punya, saya kata, macam tu lah lebih kurang. Dan sebenarnya dia ni memang cakap bahasa ni, bahasa monyet pun, macam tu. Dan lepas je daripada persembahan ngangian dorang tu, yang si Andres ni dia dapat surat daripada Martha yang mengatakan Martha akan membuat persembahan dia yang terakhir dekat Cambo Mambia. Dan dia bagi surat dan tiket dekat Andres, supaya dengan harapan supaya Andres akan datang ke sana dengan membawa gitar dia yang lama, dan dorang ni akan membuat persembahan duit yang bersama-sama untuk persembahan Martha buat kali yang terakhir. Dan pada mulanya yang si Vivo ni dia tak setuju dengan cadangan Andres untuk pergi ke Mambu Kambia untuk nak berjumpa dengan Martha. Sebab yang si Vivo ni dia risau kalau yang si Andres berjumpa dengan Martha, so yang si Vivo ni dia akan dilupakan oleh si Andres, dia akan dihiraukan, dia akan dibuang macam tu je lah. Tapi dia tak tahu sebenarnya yang si Andres ni memang betul sayangkan Vivo. Dan Vivo ni dia berkeras tau untuk halang Andres daripada pergi berjumpa dengan Martha. Dan waktu yang si Andres tengok Vivo macam tu, si Andres pun sedih lah kan. Dan si Vivo pun pergilah larikan diri kejap. Dia bukan nak pergi larikan diri kejap, dia pergi tenangkan fikiran dia. Dan dia, waktu dia tengah tenangkan fikiran dia, dia ternampak sama ada pokok. Dan dekat situ dia teringat yang si Andres pernah selamatkan dia waktu dia tengah bayi dekat pokok tu lah. Dan Vivo pun cakap, apa yang aku dah buat ni? Dia fikir, lepas tu dia pun okey lah. Lepas tu dia pun balik rumah, and then dia tengok yang si Andres tengah tidur. Dan kebesokan harinya si Vivo ni dia nak minta maaf ke Andres, tapi malangnya si Andres telah meninggal dunia. Si Andres dia dah mati dengan memegang surat dia, yang surat lagu yang khas untuk Martha. Okey, yang untuk surat lagu ni pula, dia ni, yang si Andres ni memang, okey, cerita dia macam ni tau.
mula-mula, okey kan aku pernah cakap tadi kan, yang si Andres dengan yang si Malta ni, diorang ni adalah bekas pasangan duet ngangian yang terkenal lah dekat tempat diorang. Dan yang si Malta ni dia dapat tawaran untuk nak pergi buat konsert, buat persembahan. Dia dapat offer untuk nak jadi penyanyi yang akan bersinar satu hari nanti. Dan yang si Andres ni dia ditinggalkan. Yang si Andres ni dia nak cakap yang disintakan Malta masa tu, tapi malangnya dia telah dihentikan oleh seorang yang datang ke dalam bilik tu dan bagi surat tawaran tu dekat si Malta. Dan yang si Andres ni pun dia pun lupakan hasrat dia untuk nak bagi tahu Malta yang dia cintakan Malta sangat-sangat. Dan yang si Andres ni pun dia biarkan, dia diam dan dia biarkan si Malta tu untuk pergi bersinar. Itulah perjuangan. Maksud aku, okeylah, kalau kita betul sayang kat orang tu, mestilah kita akan sanggup korbankan apa-apa je kan. Asalkan orang yang kita sayang tu dia bahagia, asalkan orang yang kita sayang tu dia sampai dia dapat mencapai apa yang dia telah impikan selama ni. Dan satu jugalah dekat cerita ni, iaitu tentang Andres dan juga Malta. Dan yang lepas je Malta dah pergi daripada tempat tu, Malta nak pergi buat persembahan, si Andres pun tulislah sebuah lagu untuk nak mengungkapkan kisah cinta dia, untuk nak mengungkapkan perasaan cinta dia terhadap Malta. Tapi dia simpan je surat tu. Dan yang lagu ni pun Malta pun tak pernah dengar, dan memang itulah yang membuatkan kisah ni menjadi sedih juga sebenarnya. Okey, dan berbalik kepada yang Andres dia dah meninggal tadi, yang si Vivo pun dia tengok Andres dia dah meninggal. Si Vivo pun tengok surat untuk lagu tu, dia tengok macam dia sedih lah kan. Lepas tu dia pun buatlah impian dia. Dia pun nak selesaikan hasrat tuan dia untuk nak bagi surat lagu tu kepada Malta. Dan dekat dalam ni lah yang kita akan nampak yang si Vivo ni dia adalah dalam pengembaraan dia bersama dengan cucu kepada Andres, iaitu Gabi. Dan Gabi ni dia kalau kita nampak lah kan Gabi ni dia ni adalah seorang budak perempuan yang nakal, yang bermasalah, yang problem. Dan lagu-lagu yang dia nyanyikan pun bukanlah lagu-lagu yang biasa. Lagu-lagu yang dia nyanyikan adalah lagu-lagu rock. Dia nyanyi lagu-lagu rock yang macam tu. Dan Vivo pun pada mula ni memang tak suka dengan si Gabi ni sebenarnya. Vivo ni dia anggap yang si Gabi ni adalah budak yang pelik. Dia weird girl tapi itulah, dia jadi rapat dengan Gabi sebab Gabi ni dia walau problem macam mana pun dia tetap nak tolong Vivo untuk hantarkan surat lagu tu kepada Malta. Dan nak dijadikan cerita, dekat akhir cerita ni Vivo pun berjaya lah untuk nak bagi surat lagu tu dekat Malta. Dan nasib baik waktu yang dia nak bagi lagu tu dekat Malta tengah sedih dan Malta tengah tengok surat khabar tentang Andres. Dan dekat dalam surat khabar tu pula ada gambar Vivo. Dan daripada situlah yang si Malta ni tahu yang monyet yang datang kat dalam bilik dia tu adalah Vivo. Sebab kalau Malta tu dia tak tahu, silap-silap aku rasa Vivo tu dia dah kena halau lah tu Okey, dan si Malta ni pun tanyalah, awak monyet Andres? Lepas tu yang si Vivo pun cakap, dia bukan cakap, dia sanggup. Dan yang si Vivo pun bagilah surat lagu tu. Okey. Dan sebelum tu yang si Malta ni dia sasul lagi maaf, dia sasul pula tadi. Okey, dan si Malta ni pun dia tanyalah yang si Vivo ni, awak buat apa dekat sini? Daripada Kambu jauh tu kan untuk nak pergi ke Mambia, kena naik bas, bukan kena naik bas, kena naik kapal terbang. Tu betul, dia kena naik kapal terbang. Dan nasib baiklah yang si Gabi dengan mak dia tu tinggal memang dekat sana, memang dekat Kambu Mambia. Dia pun nasib baiklah kan. Okey, dan yang si Vivo ni dia pun bagilah surat lagu tu dekat Malta. Dan Malta nyanyilah lagu tu buat persembahan dia yang kali yang terakhir.
iaitu lagu yang terbaru. Dan ya, dekat dalam movie ni ya, aku tengok movie ni dia memang sebuah movie yang memang banyak kisah adegan-adegan dia yang kelakar, dan dekat akhir-akhir cerita dia ni pun memang sedih. Sebab yang si Gabi ni dia cakap kat mak dia, yang waktu mak dia tengah marah, yang si Gabi ni dia cakap yang si Andres, yang dia sedih sebab yang si Andres ni dia tak dapat nak ungkapkan, dia tak sempat untuk nak ungkapkan rasa cinta dia terhadap Martha. Sama dia tak sempat nak ungkapkan rasa cinta dia terhadap ayah dia sebelum ayah dia meninggal. Dan memang sedih juga aku. Okey, aku mengaku yang aku ni jenis yang cepat, macam apa? Aku ni jenis yang berperasaan lah. Satu lah dari kekurangan. Aku ni kalau aku tengok benda tu sedih, aku memang cepat gila aku nak nangis. Memang cepat gila air mata aku rasa macam nak mengalir macam tu lah, lebih kurang. Dan aku tahu lah, dan setiap kali movie macam tu masih aku akan jadi tentu. Dan memang aku mengalirkan air mata juga lah waktu dia cakap tu kan. Memang agak sedih lah. Dan aku rasa movie ni dia memang best gila nak mampus sampai aku tak sedar Zam dah berapa berlalu. Sebab daripada awal cerita dia sampailah akhir cerita dia memang best gila. Memang dia ni memang sambung gila. Memang kita akan terleka, memang kita akan dibuai dekat dalam cerita dia tu. Memang kita akan nak tak nak, kita akan menghayati juga cerita tu macam mana. Kita akan ada kat dalam cerita tu, kita akan masuk dekat movie tu. Dan daripada situ lah kita boleh faham. Dan untuk orang-orang yang suka dengan lagu, dan yang suka dengan lagu, dia mesti akan suka untuk nak tengok movie ni. Sebab dekat dalam movie Vivo ni, dia ni ada banyak ngangian-ngangian yang dinyanyikan oleh Vivo dengan orang-orang dia lah, Sam, Martha, Andres dan juga si Gabi. Dan semua yang ada kat dalam tu lah. Dan ya, aku akan bagi movie ni 4 bintang. Okey, sebab apa aku nak bagi movie ni 4 bintang? Okey, aku tak boleh nak bagi movie ni 5 bintang. Sebab movie ni dia memanglah kartun kan, tapi bagi aku dia ni agak macam merepek jugalah. Sebab monyet pandai menyanyi. Okey, ada ni. Okey, yang monyet pandai menyanyi tu tak berapa nak kisah sangat lah. Sebab yang monyet pandai menyanyi tu kita memang nak tengok kan. Kat alam nanti dapat tengok kat dalam kartun pun kira okey juga lah. Tapi aku nak bagi movie ni 4 bintang. Aku tak boleh nak bagi movie ni 5 bintang. Tapi sebab ada sebab-sebab dia yang aku tak akan cakapkan. Okey, dan movie ni dekat dalam dia ni memang ada banyak jugalah pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya adalah kasih sayang seekor haiwan terhadap tuan dia. Bukan haiwan terhadap tuan dia. Bagi aku yang si Angeles dengan yang si Vivo ni, dia ni bukan sekadar haiwan dan tuan, tapi dia ni adalah kawan rapat. Dan itulah, lepas tu pengorbanan kita sanggup korbankan untuk orang yang kita sayang. Sir Andres sanggup korbankan rasa cinta dia untuk Martha, supaya Martha tu dia dapat bersinar satu hari nanti. Dan kasih sayang seorang anak terhadap ayah. Dan tu semualah. Dan aku rasa movie ni dia memang terbaik gila nak mampus. Cuma aku boleh bagi 4 bintang je lah. Tu je lah. Okay, so tu je untuk hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. See you in the next video and Assalamualaikum.